Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Kembali lagi kita ke dalam rancangan ROR Malaysia. Hari ini topik kita adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Perhatikan 3 perkataan yang digariskan dalam ayat Injil pembukaan kita. Saya akan menerangkannya satu demi satu. Yang pertama adalah kuat. Dalam Lukas 1 ayat 80 yang berbicara tentang Yohanes Pembaptis, Alkitab berkata, "Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan dia tinggal di padang gurun sampai kepada hari dia harus menampakkan diri kepada Israel." Dan juga dalam Lukas 2 ayat 40, Alkitab bercakap tentang seorang kanak-kanak lain yang bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kanak-kanak itu ialah Yesus. Jadi, Yohanes Pembaptis dan Yesus menjadi semakin kuat dalam roh, bermakna bahawa mereka menjadi kuat. Perkataan kekuatan berasal dari bahasa Yunani kratos yang bermaksud kekuatan. Perkataan seterusnya, kuasa, adalah dari bahasa Yunani iskes yang bermaksud kuasa yang dimiliki oleh seseorang mempunyai keupayaan untuk menggunakannya atau mengaplikasikannya. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Dia ingin berkata, hendaklah kamu kuat dalam kekuatan Tuhan dan dalam keupayaannya untuk menggunakan kuasa. Berapa banyak kuasa yang boleh Tuhan aplikasikan dalam sesuatu situasi? Manfaatkanlah keupayaan Tuhan. Haleluya. Ingatlah, itu adalah kekuatan roh dan bukannya kekuatan kamu. Gunakanlah kekuatannya dan bukannya kekuatan kamu. Percayailah dia dengan segenap hatimu. Percayailah apa yang dia boleh lakukan. Itulah sebabnya kamu perlu mengenali dia untuk mengetahui sejauh mana dia mampu melakukan. Alkitab berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mazmur 9 ayat 10. Pertimbangkan Daud yang pergi melawan Goliat, bukan dengan sebuah pedang atau lembing, tetapi dengan umban dan 5 biji batu yang licin. Apabila gergasi itu, Goliat melangkah ke hadapan untuk melawannya. Dia tidak berpaling ke belakang, sebaliknya dia berlari menuju ke hadapan dan mengalahkannya dengan sebiji batu. Daud menjadi kuat di dalam Tuhan dan menggunakan kekuatan Tuhan untuk mengalahkan gergasi itu. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadilah kuat dalam kebenaran Tuhan. Baiklah saudara dan saudari, bersama-sama saya kita melakukan pengakuan. Aku menang selama-lamanya kerana aku dilahirkan daripada Tuhan dan aku hidup dengan firman-Nya. Tidak kira apa yang dilemparkan musuh kepadaku, aku tidak goyah kerana Dia yang lebih besar daripada roh di dunia ada di dalam diriku. Aku kuat di dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa-Nya dan aku manfaatkannya. Haleluya. Renungan tambahan kita untuk hari ini adalah pada Mika 3 ayat 8 dan Efesus 3 ayat 14 hingga 16 dan 20. Sekian, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian.
Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.